salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kekecewaan yang kita lihat ditonjolkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu di dalam Dewan Parlimen hari ini. Apabila banyak perkara yang saya lihat sebenarnya memakan diri dia sendiri, yang mana dia di sini mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kata-kata kamu ingat kamu boleh perintah selama-lamanya. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu mungkin ini penggal saja Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kata dia nak memerintah selama-lamanya. Jadi inilah kekecewaan yang kita lihat. Patutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin kalau kecewa tanya kepada Presiden PAS, kerana Presiden PAS dia tahu dah cukup jumlah dah. Jadi saya tunggulah cukup jumlahnya itu. Inilah masalah mereka ni. Di sini juga Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba memfitnahnya dan juga memfitnah Pakatan Harapan kerana akan menjelangnya pilihan raya di 6 buah negeri. Dan dia kata di sini bahawa adakah ini tindak balas? Saya bagi amaran, dia kata, jangan main-main dengan sentimen rakyat. Bukan kami di sini saja, rakyat berjuta-juta di luar sana melihat telatah kerajaan, pimpinan yang ada pada hari ini bersikap dan berniat jahat. Jadi saya rasa rakyat tidak melihat ke arah bahawa kerajaan yang ada hari ini berniat jahat. Jadi ini pandangan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Jadi kerana apa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kata-kata ini? Kerana kita tahu akaun Bersatu dibekukan. Akaun Bersatu dibekukan bukan masalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini masalah SPRM. SPRM nak siasat, apa kena mengena dengan Perdana Menteri? Adakah SPRM mengikut arahan Perdana Menteri? Ini maksudnya. Jadi pada saya tidak adil sewaktu akaun UMNO disiasat, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berkata beliau tidak ikut campur urusan SPRM. Jadi SPRM siasat akaun Bersatu, nak menyiasat orang Bersatu, itu urusan SPRM juga. Jadi ini masalahnya, dia menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia di sini juga kata hanya ini yang saya cakap. Ini tidak adil. Kamu fikir boleh bertahan selama-lamanya. Jadi inilah luahan hati Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana tidak dapat menjadi Perdana Menteri dan dendam kesumatnya. Jadi pada saya sebagai seorang ahli politik, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin berfikiran lebih matang dan lebih terbuka kerana dilihat oleh rakyat. Dan tadi apabila saya letak di akaun TikTok saya, begitu ramai rakyat melihat. Jadi di sini rakyat boleh menilai sebenarnya kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin betul ataupun kenyataan itu hanya retorik ataupun hanya propaganda. Maka rakyat itu yang membuat komen. Jadi saya sudah membuat tadi dan saya harap kawan-kawan yang menonton cuba bagi pandangan masing-masing berkenaan dengan isu ini. Dan kita tahu ketakutan yang ada kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin juga waktu dia dipecat daripada UMNO. Apabila beliau digeledah rumahnya, harus ingat Tan Sri Muhyiddin Yassin menggigil juga. Jadi yang selamatkan kamu adalah Pakatan Harapan. Hari ini apabila kamu berkuasa sedikit, kamu membuat tomahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu merasakan bahawa Pakatan Harapan itu musuh kamu. Tanpa Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada di dunia politik negara dah hari ini. Mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin dah masuk penjara. Jadi kali ini dia mempunyai satu peluang apabila berjaya mengikut pintu belakang menjadi Perdana Menteri. Apakah beliau tidak menghargai peluang yang ada lagi? Kita tengok seterusnya nanti. Jadi jangan Tan Sri Muhyiddin Yassin kata ini adalah disebabkan politik. Kalau berlaku apa-apa, contohnya orang-orang Bersatu terlibat dengan isu penyelewengan ataupun rasuah ataupun kerajaan yang ada, begitu juga kepimpinan UMNO, tak perlu gah dulu. Kerana bukan bermaksud kerajaan yang ada hari ini untuk nak menangkap ahli-ahli politik dengan berpandukan dendam lama. Pada saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba melakukan perkara terbaik apabila memberi ruang sebesar-sebesarnya, seluas-luasnya kepada SPRM, kepada polis untuk menyiasat jika betul berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa, rasuah berleluasa. Jadi isu dia sampai dia bersumpah di dalam parlimen berkenaan dengan isu anak isteri ataupun keluarganya tak terlibat dalam projek dan tender, itu juga tidak menjaminkan bahawa kamu tidak menjalankan kerja itu. Yang pasti
Najib dulu pun sama seperti itu. Najib juga bersumpah laknat, siap juga sampai ke masjid, tetapi tidak memainkan isu apabila dijatuhkan hukuman. Begitu juga case-nya Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Kamu bersumpah laknat sekalipun, kalau kamu didapati bersalah, kamu juga didapati melibatkan kaum kerabat kamu dalam proyek tender kerajaan, maka bersalah, maka teruskan. Kita rakyat memang nak melihat bahwa siapapun ahli politik, kalau mereka menggunakan kuasa waktu mereka memerintah untuk mengayakan suku sakat mereka, ahli keluarga mereka dengan proyek tender hasil duit rakyat, maka perlu ditangkap. Kita tidak mahu kerajaan yang ada melakukan hal yang sama dengan cara kerajaan yang sebelum-sebelum ini. Jika walaupun saya ni orang PKR, tetapi kalau pimpinan saya tidak betul, saya sebagai akar umbi di bawah, kami juga akan menolak. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana pemilihan parti kami yang lalu, kami banyak perubahan struktur di situ berlaku. Banyak kepimpinan kami tukar kerana kami nak reform. Jadi begitu juga kalau apa yang berlaku dalam pentadbiran negara hari ini tidak begitu baik, maka yang akan tentukan rakyat, bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dia berkokok hari ini yang konon-kononnya boleh menang di 6 negeri. Nanti kita buktikanlah bahwa betul ke Perikatan Nasional boleh menang di semua negeri ini. 6 negeri ini yang kita tahu: Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah. Jadi kita tengoklah, tiga negeri adalah milik Pakatan Harapan, 3 negeri adalah milik kamulah, yaitu Perikatan Nasional. Dia kata dia boleh menang semuanya. Jadi saya harap perkara ini berlaku kalau dia betul-betul hebat. Tetapi saya tidak nampak bahawa kali ini gelombang rakyat boleh. Saya harap di Kelantan dan di Terengganu, perubahan itu perlu rakyat Kelantan dan Terengganu lakukan. Begitu juga dengan di Kedah. Jika tidak, kita akan melambatkan pembangunan kita. Kita lihat contohnya, apabila kerajaan itu lama tidak bertukar, dan apabila pimpinan yang memimpin negeri itu tidak betul-betul mempunyai agenda ataupun kebolehan, maka dia susah nak membangun. Kami di Sabah Sarawak, walaupun saya mengkritik tindakan GPS selama ini kerana berlainan ideologi politik, tetapi pemimpin GPS lebih kepada kepimpinan yang mempunyai kebolehan. Mereka mempunyai kepakaran dan juga berbilang kaum. Tetapi untuk Kelantan dan Terengganu, dia dipimpin oleh pemimpin PAS yang kebanyakannya bercorakkan, kita lihat mereka lebih kepada cerita Islam, tetapi dia tidak sebenarnya melakukan reform yang terbaik untuk rakyatnya. Sehingga itu air pun susah. Jadi patut-patutnya mereka dah lakukan perkara ini, pembangunan kepada negeri. Jadi kalau kita tidak mengubah, maka rugi. Saya harap rakyat di luar sana, yang mana terutamanya Kelantan, Kedah dan Terengganu ni, harus memikir bahawa kita harus tukar kerajaan yang ada supaya memberi satu impak dan serari dengan kerajaan pusat. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.